بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tahun kelima. Atau Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, kata Syekh Wan Ahmad, atau jika berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu, dan iaitu mustahil kerana telah terdahulu wajib qidamnya. Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi, masih lagi pada huraian sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita masuk pada dalil. Jadi dalil ni musannif dah huraikan pada kita pada yang pertama dulu ni. Dalil dengan makna yang pertama, qiyamuhu ta'ala binafsih artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri diri. Makna dia, ada Allah Ta'ala, tak berhajat kepada zat untuk adanya. Dan makna yang kedua, ada Allah Ta'ala, tak berhajat kepada yang menjadikannya. Jadi dalil pertama dulu ni dalil aqli. Musannif dah hurai dah pada kita. Hari ni kita masuk dalil pada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Ataupun takdir, jika berkehendak ia Allah Ta'ala. Takdir dia, atau bahawasanya jika berkehendak ia Allah Ta'ala, berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia Allah Ta'ala. Takdir ni takdir. Jika Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia mana? Hak yang kita takdirkan, Allah Ta'ala yang berkehendak kepada yang menjadikan dia. Nescaya Allah Ta'ala yang berkehendak pada yang menjadikan dia tu baharu, bersifat dengan baharu. Mesti Allah Ta'ala jadi sifat baharu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak ada ia kena ada yang lain menjadikannya. Dia tak boleh ada dengan sendiri-sendiri. Kerana ada ia Allah Ta'ala tak boleh ada dengan sendiri-sendiri. Bila dia tak boleh ada dengan sendiri-sendiri, ada dia berkehendak kepada yang menjadikannya. Akal kita duduk suluh fikir tengok, mana boleh Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikannya. Kerana kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikannya, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baharu.
Kenapa? Kerana setiap yang baharu itu berkehendak, berhajat kepada yang menjadikannya. Setiap yang baharu, apa sahaja yang baharu. Apa dia yang baharu? Iaitu setiap yang ada permulaan bagi adanya. Berhajat kepada ada yang memulakannya, yakni berhajat pada yang menjadikan dia. Makna dia Allah Ta'ala pula jadi baharu. Jadi baharu. Dan iaitu baharu Allah Ta'ala. Baharu Allah Ta'ala tu mustahil. Apa dia mustahil? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Iaitu mustahil ni apa dia? Barang yang tak dapat nak ditasawurkan, tak dapat nak digambarkan, tak dapat nak dibayangkan oleh akal. Akan sungguhnya, akan adanya. Akan nak kata sungguh tak boleh kalau Allah Ta'ala baru. Akan tak boleh terima. Akan tak boleh terima sama sekali kalau kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan baharu. Antara yang pertama-tama akan tak boleh terima kata Allah Ta'ala bersifat yang baharu ni, kerana telah terdahulu. Ini antara lainnya. Akan tak boleh terima kata Allah Ta'ala bersifat dengan baharu. Kerana apa? Akan ni kita dah mengaji dah. Mustahil berhimpun dua yang berlawanan. Mustahil berhimpun dua yang berlawanan. Jadi akal kita tak boleh terima kalau ada dua yang berlawanan. Mana? Di sini kita takdirkan yang membawakan kepada Allah Ta'ala baharu. Jadi akal kita tak boleh terima Allah Ta'ala baharu. Sebab apa tak boleh terima? Sebab telah terdahulu. Telah terdahulu. Makna dia sebelum daripada ni, kita telah pun mengisbatkan. Kita telah pun mengisbatkan wajib qidamnya Allah Ta'ala. Wajib qidamnya Allah Ta'ala. Kita dah isbat Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Artinya sedia. Mana boleh berhimpun, sedia pun sedia, baharu pun baharu. Bila kita telah sabit, sebab tu kata simpulan iman, aqaidul iman. Bila kita kata simpulan iman ni, apa dia? Perkara yang telah kita simpul. Apa yang telah kita simpul? Kita simpulkan di dalam hati kita, kita tambatkan di dalam hati kita bahawa wajib Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, artinya sedia. Kita simpul tambat elok dah. Dan tentu tidak Allah Ta'ala baharu. Kita tambat elok dah. Tiba-tiba datang di sini takdir membawakan kepada Allah Ta'ala baharu. Di sini akal kita tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana mustahil berhimpun dua yang berlawanan. Dulu dah isbat dah wajib qidam, tiba-tiba melo nak kata baharu pula. Mana boleh? Di sini yang pertama-tama akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima berhimpun dua yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan tu adalah mustahil. Tak kiralah bagi makhluk sekalipun. Berhimpun dua yang berlawanan mustahil. Kita makhluk berhimpun dua yang berlawanan, sungguh tak? Tak sungguh. Boleh tak? Tak boleh. Macam mana sungguh boleh tak boleh? Kita tengok, sungguh tak kita makhluk ni tak boleh berhimpun dua yang berlawanan. Bahkan mustahil sungguh kalau kita tengok ni. Mustahil, tak boleh terima oleh akal berhimpun dua yang berlawanan. Lah ni kita semua duduk. Boleh terima tak di akal kita, duduk pun duduk, berdiri pun berdiri? Boleh? Kalau boleh terima kira dah sa'u. Wacaya dah sa'u, boleh terima. Akal tak boleh terima. Bagi makhluk pun akal tak boleh terima. Mustahil kita berhimpun dua yang berlawanan, duduk pun duduk, berdiri pun berdiri. Diam pun diam, berjalan pun jalan. Lagu mana? Tak boleh, akal tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia akan berlaku salah satu. Bila kita ni, kita harus berlaku. Semua perkara yang harus berlaku. Kita boleh jadi diam, boleh jadi gerak, boleh jadi duduk, boleh jadi berdiri, boleh jadi berjalan, boleh jadi sengak. Semua. Semua kita harus. Kita perkara yang harus. Jadi perkara yang harus ni
atas kita ni wajib berlaku salah satu. Bila berlaku yang ni, tak berlaku yang ni. Bila berlaku yang ni, tak berlaku yang ni. Tapi mustahil berhimpun dua-dua sekaligus. Mustahil berhimpun kedua-dua sekaligus. Pada pihak kita. Jadi kalau pada pihak kita pun kita nampak mustahil berhimpun sekaligus. Dua perkara yang berlawanan, maka akal kita tentu tak boleh terima Allah Ta'ala, yakni Tuhan itu berhimpun padanya dua yang berlawanan. Wajib pun wajib, mustahil pun mustahil. Mustahil akal kita tak boleh terima. Awal-awal lagi akal kita tolak. Kalau Tuhan berhajat kepada yang menjadikannya. Dan lagi kalaulah Tuhan ini berhajat kepada yang menjadikannya. Kata musannif, telah terdahulu wajib qadimahnya, wajib qidamnya, qidam Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau terdahulu dah kita sabitkan dengan qidam dia, maka akal kita tak boleh terima sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan baharu. Bahkan takdir lagi, sekiranya Allah Ta'ala bersifat dengan baharu, takdir lagi, nak bagi nampak lagi akal kita ni. Sekiranya jika Allah Ta'ala bersifat dengan baharu, makna dia Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikannya. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan baharu, mesti membawakan kepada Allah Ta'ala lemah. Bawakan kepada Allah Ta'ala lemah. Lemah kok mana? Dia Tuhan. Dia bersifat dengan baharu ni, dia Tuhan. Pasal apa nak membawakan kepada lemah? Baik, kita tengok. Kita tengok. Kalaulah Tuhan itu bersifat dengan baharu, bermakna Tuhan kena jadi. Bila Tuhan kena jadi, bermakna Tuhan berhajat kepada yang menjadikannya. Kalau Tuhan berhajat kepada yang menjadikannya, mampukah Tuhan menjadikan yang lain pula? Sedangkan diri dia berhajat kepada yang menjadikan. Adakah Tuhan tu mampu nak menjadikan yang lain? Tentu tak. Macam mana? Contoh dia kita berhajat kepada Tuhan menjadikan kita. Kita sangat-sangat berhajat Tuhan yang menjadikan kita. Menjadikan ni kita kena nampak sungguh banyak benda. Jangan suluh beranak. Lagi pergi tengok Tuhan bagi kita kena jadi ni tang beranak. Dah. Kita berhajat sungguh-sungguh dengan Tuhan menjadikan kita ni pada mana? Pada bergerak bibir mulut, pada bergerak kelopak mata. Hajat sungguh. Kalau Tuhan tak bagi gerak kelopak mata, agak-agak jadi apa? Boleh lena? Palang lah. Tak boleh lena. Berhajat sungguh dengan Tuhan. Jangan tengok tang beranak. Menjadikan bukan makna diberanakkan. Kalau kira yang tu hak lah bagi jadi. Ni dah. Menjadikan ni semua. Segala perkara yang harus. Bergerak kelopak mata, Tuhan yang bagi jadi. Angkat tangan, Tuhan yang bagi jadi. Bergerak bibir mulut, Tuhan yang bagi jadi. Semua Tuhan bagi jadi. Kita berhajat. Hajat sungguh. Berak pun kita berhajat kepada Tuhan. Kalaulah Tuhan tak bagi kita berak. Antara kerja buat paling sedap kali berak. Berak. Kan? Dia pulun sungguh-sungguh. Kalau tak berak dia tak boleh duduk. Buat apa pun tak senang. Nah abang kata kita ni segala sesuatu berhajat kepada Tuhan. Berhajat sungguh-sungguh kat Tuhan. Jadi kalau kita berhajat kepada Tuhan, bermakna kita tak boleh nak menjadikan. Tak boleh. Sampaikan nak kencing pun kita tak boleh nak bagi kencing. Melainkan Allah Ta'ala bagi kencing. Kita nak berak, tak boleh bagi berak. Melainkan Allah Ta'ala yang memberakkan kita. Nak cakap sangat-sangat ni. Tak boleh cakap. Melainkan Allah Ta'ala yang bagi kita bercakap. Jadi menunjukkan di sini kita lemah. Kita diri sendiri kita pun kita tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh buat. Jadi kalaulah takdir Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu, tentu Allah Ta'ala juga lemah serupa kita. Kalau Allah Ta'ala lemah serupa kita, agak-agak ada makhluk ni. Tentu tak ada makhluk ni. Tak ada sama sekali. Makhluk tak ada. Membawakan kepada tak ada makhluk.
Akal tak boleh terima kalau kata tak ada makhluk. Akal tak boleh terima kalau kata tak ada makhluk. Kenapa? Kerana dah kita lihat akan sungguh adanya makhluk. Makhluk ni ada sungguh. Ada sungguh. Yang kita dapat lihat dengan panca indera yang 5 ni. Dapat akan adanya makhluk ni dengan panca indera yang 5. Ada makhluk dengan musyahadah membuktikan bahawa Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak lemah. Iaitu Tuhan yang bersifat dengan sifat perkuasa. Dan tentu Tuhan tidak lemah. Yang dengan sifat perkuasa, Tuhan menjadikan sekalian makhluk. Makhluk ni duk ada. Makhluk ni duk ada. Maka ni tafriq cabang nak nyatakan kesimpulan daripada kita buatkan fardu takdir yang kita dapatkan keputusannya. Apa dia keputusannya? Sabitlah, tetaplah, kejaplah di dalam pandangan mata hati kita, di dalam pegangan hati kita ni, bahawa tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri-dirinya Allah Ta'ala. Sabit sungguh. Sabit sungguh. Tetap sungguh. Kejap sungguh dalam hati kita. Nampak terang bahawa mesti sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri-dirinya. Dan apabila telah sabit demikian itu, apabila telah sabit, telah sungguh, telah kejap, telah tetap di dalam hati kita, yang demikian itu mana? Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri-dirinya, mustahillah oleh lawannya. Bila sabit yang wajib, mustahillah oleh lawannya, lawan bagi yang wajib. Lawan bagi yang wajib apa dia? Iaitu kalau berdiri dengan sendiri diri, qiyamuhu ta'ala binafsih. Lawan bagi yang wajib ialah qiyamuhu ta'ala bighairih. Mustahillah Allah Ta'ala berdiri dengan yang lainnya. Apa makna berdiri dengan yang lainnya? Iaitu mustahil oleh lawannya, lawan bagi yang wajib tadi ni. Apa dia? Iaitu berdiri dengan yang lainnya. Makna dia apa? Berkehendaknya Allah Ta'ala kepada zat, ataupun berkehendaknya Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Itu makna dia. Jadi apa dia yang kita nak i'tikad? Apa yang kita nak i'tikad? Yang kita nak i'tikad ialah tentu sungguh berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri-dirinya, dan tentu tidak berdiri Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Itu kita i'tikad. Jadi kita nak mengaku dua ni, nak tambat dua dalam hati ni, kena faham makna berdiri dengan sendiri-dirinya dan berdiri dengan yang lainnya. Kena faham makna. Jadi makna tu musannif hurai kat kita. Apa dia yang dia hurai makna? Dia bagi dulu makna. Apa maknanya? Berdiri dengan sendiri diri ada dua makna. Iaitu pertamanya, ada ia tidak berhajat kepada zat untuk adanya. Makna yang kedua, ada ia Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Itu makna berdiri dengan sendiri diri. Dan tentu tidak berdiri dengan yang lainnya. Dua makna juga. Apa maknanya? Ada ia berkehendak kepada zat untuk adanya, dan ada ia berkehendak kepada yang menjadikannya. Tu dua makna. Dua makna tu. Maka daripada dua makna yang wajib dan dua makna yang mustahil ni, kita telah didatangkan oleh musannif akan dalil aqli. Dalil aqli dia buat main bagi kat kita. Dalil aqli ni dalil akal. Dalil akal. Jadi dalil akal ni kena guna akal fikiran untuk fikir. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri diri ni. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri diri. Menunjukkan Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi kita fikir dengan akal kita. Kaedah fikir dia kena bawa dengan fardu takdir. Tu dalam kitab-kitab bawakan kepada kita fardu takdir.
Jadi kalau dalil Quran banyaklah. Allah Ta'ala habaq. Nah, Allah Ta'ala habaq dekat kita ni mudah. Mudah kalau kita nak faham. Nah, Tuhan kita Tuhan yang esa, ada ia dengan sendiri dirinya. Ada dengan sendiri dirinya. Nah, Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang ada ia dengan sendiri dirinya. Kita boleh faham dah. Dengan akal kita tepat dah. Tepat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Nah, contoh dia Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita, kalaulah alam ini, alam ni Allah Ta'ala ni, alam ni Allah Ta'ala ni serupa dengan alam ni, makna dia kita ni baharu, Allah Ta'ala baharu, dah tentu dah membawakan kepada alam tak ada. Ni akal kita boleh fikir. Contoh yang terang, akal kita boleh fikir. Dan akal kita kata tak mungkin Allah Ta'ala ni kena jadi. Akal kita tak boleh terima kalau Allah Ta'ala kena jadi. Sebab membawakan kepada lemah. Dan akal kita nampak Allah Ta'ala ni bukanlah sifat, tetapi ia adalah zat. Dia bukan menumpang. Bukan menumpang pada yang lainnya, tetapi dia adalah zat. Akal kita boleh nampak terang. Nampak segalanya terang. Nah, jadi kata musannif di sini, bila kita telah sabitkan dengan tentu sungguh berdiri dengan sendiri dirinya Allah Ta'ala, mustahillah oleh lawan bagi berdiri dengan sendiri dirinya, iaitu berdiri dengan yang lainnya, iaitu lawannya itu berdiri dengan yang lainnya. Apa dia berdiri dengan yang lainnya? Iaitu berkehendaknya Allah Ta'ala kepada zat. Tu makna dia Allah Ta'ala sifat. Kalau berkehendak pada zat, Allah Ta'ala sifat. Ataupun berkehendaknya Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan, nescaya Allah Ta'ala serupa dengan kita. Kita berkehendak kepada yang menjadikan, Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan. Bermakna kita baharu, Allah baharu. Kita lemah, Allah juga lemah. Allah juga lemah. Habis, maka kita i'tiqad dan tambatkan di dalam hati kita. Tambatkan, tentu sungguh berdiri dengan sendiri dirinya Allah Ta'ala. Dan tentu tidak berdiri dengan yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu makna dia. Habis qiyamuhu ta'ala binafsi. Hari ni kita masuk pada yang baru pula, wahdaniyatu. Kelimanya daripada 13 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan secara tafsil bagi qaul Abu Hasan Asy'ari. Dan kelimanya daripada 20 sifat yang wajib diketahuikan oleh tiap-tiap mukallaf bagi qaul Abu Mansur Maturidi. Kita duduk dengan dua qaul. Kita ni bagusnya kita ni, kita tak menyalahkan mana-mana. Abu Mansur Maturidi tak menyalahkan Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari tak menyalahkan Abu Mansur Maturidi. Ramai ulama Al-Haramain pun tak menyalahkan siapa-siapa. Sanusi pun tak menyalahkan siapa-siapa. Membenarkan lagi memperbetulkan. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kalau benar, dibenarkan. Dan kalau tak apa lengkap, diperbetulkan. Ni kita duk law ni duk law ni pakat duk menyalahkan. Bukan memperbetulkan, menyalahkan. Kawan ni tak kena, kawan ni tak kena. Imam Syafi'i pun tak kena. Bila kita cakap banyak-banyak, awak Imam Syafi'i maksum ke? Dah. Bukan masalah maksum ke dah. Masalah dia lah ni, kita dengan mereka tak sebanding langsung. Duk menyalahkan ulama' buat apa? Menyalahkan ulama' buat apa? Kita ikut ulama'. Hak ni yang betulnya. InsyaAllah kita selamat. Ni nak tegur ada satu. Saya geram kau ni, duk geram. Masjid ni. Saya mayang lambat sikit. Depa ni geng hak tu kata orang kena reti lah. Bila kita keluar awal daripada orang duk wirid, orang duk sembahyang. Masjid ni ada 2-3 orang je yang keluar. Bukan ramai pun. 2-3 orang lah.
Keluar waktu semayang. Beg kitab kita depan langkah. Aduh, saya lah. Masa tu saya tengah semayang. No. Kalau tak semayang, saya nak dah kaki. Kan? Nak makan buah siku boleh lah kalau tak semayang. No. Kitab kita letak belakang, dia nak keluar langkah lagi, sanggup ngirim. Allahu Akbar. No. Kita akan letak kitab tepi tu. Nah, sebab tu orang suruh mengaji. Bila tak mengaji jadi lagu tu. Nah, Allahu Akbar. Kita takut nanti esok ni tiba-tiba kau kaki tercedoh kau duk urut rata tak lega. Nah, urut rata tak lega, rupanya ada dosa. Nah, tak sedap. Kita ni kena sedap tu. Geram saya geram. Tak jaga, tak hormat langsung, tak mau mengaji sudahlah. Tak mau mengaji tapi jagalah adab. Adab tak jaga langsung, mengaji tak mau. Nah, mayang pun cangok tengok rata. Menari rata mayang. Geram. Dia kali geram kat orang buat tak kena. Buat tak kena, buat tak betul, tak hormat langsung. Hormatlah kitab, dalam kitab ni Quran pun ada. Dalam kitab ni Quran pun ada. Dan kitab-kitab ni wali-wali Allah tulis ni, bukannya kita kaki haprak ni tulis. No, Allahu Akbar. Didoakan oleh wali-wali Allah tu. Kita baca mula-mula daripada doa dah. Diserahkan pada kitab ni. Allah Ta'ala pelihara kitab ni. Allah Ta'ala pelihara ilmu ni. Semua serah ke Allah Ta'ala. Nah, mai kat kita samsing. Samsing. Nah. Tak tahulah. Baik, jagalah kita ni. Nah, kita adab, kita kena jaga juga. Kelimanya wahdaniyatu. Artinya wahdaniyat. Keesaan Allah Ta'ala. Wahdaniyah artinya keesaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni pada zatnya. Apa dia zat? Zat apa dia? Duk sebut zat. Zat besi. Nah. Zat besi ke? Saya duk ingat macam zat besi pula. Nah. Apa dia? Zat. Zat. Kalau kita takut juga duk mengaji sebut zat, tiba-tiba dia tak tahu apa dia zat. Nah, dia kata zat ni macam tu lah, macam zat besi, zat apa lagi? Orang panggil zat dalam badan, zat apa? Kalsium. No. Dok orang duk sebut zat, nama zat macam-macam zat kan. Saya takut dia iktibar Tuhan macam zat macam tu. Tak nampak dia kata. Tengok zat besi mana nampak? Tak nampak. Tak nampak dia Tuhan macam tu. Tak. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan bukan macam zat di dalam makanan. Zat Tuhan bukan macam zat di dalam makanan. Kena ingat tu. Sagi pergi duk ingat duk sebut zat-zat. Kita pun mengaji sains duk kira zat macam zat dalam makanan. Tak. Habis tu apa dia? Zat tu adalah nama yang kita sebutkan khusus bagi diri Tuhan. Diri Tuhan kita sebutkan dengan zat. Diri Tuhan. Zat tu, bila orang sebut zat Tuhan ni, dalam kepala tidak ada gambaran. Dalam kepala tidak ada gambaran. Nah, tak ada gambaran apa pun sama sekali. Ada gambaran, itulah syirik. Nah, ada gambarannya, ada gambaran zat Tuhan, itulah syirik. Syirik. Keluar saja gambaran tu, itulah kufur. Nah, depa keluar gambaran zat Tuhan, bentuk dia begini. Gambaran syirik dengan Allah. Kalau kita pun ada gambaran syirik dengan Allah. Sebab tu kita duk jaga. Jangan duk kata Tuhan ada tangan. Walaupun dalam Quran Tuhan sebut tangan. Sebab takut kita gambarkan. Orang awam dia bukan faham. Sebut tangan, nampak tangan ni. Tak macam tangan ni, macam tangan beruk. Orang awam dia bukan erti. Sebab tu ulama jaga kita. Sebab saat lagi bila disebutkan tangan, timbul dalam gambaran. Begini tangan. Tangan macam mana? Ada 5 jari. Syirik. Di dalam gambaran mensyirikkan Allah. Keluar gambaran tu tadi, wujudkan depan kufur. Sebab tu mereka jadi dinamakan kafir. Kenapa? Kerana mereka kufur dengan Tuhan.
Depa gambarkan apa yang ada dalam gambaran depa begitu Tuhan. Buat ketui. Kufur. Jadi zat Tuhan ni adalah diri Tuhan. Diri Tuhan yang kita namakan khusus dengan zat, yang ulama namakan khusus dengan zat supaya kita ni dapat beza. Kalau kita sebut diri kita, diri kita ni baharu. Kita pun zat juga, tapi zat kita zat baharu. Jadi zat baharu ni kita sebut dengan diri. Jadi kita faham. Dan asa Allah Ta'ala pada sifatnya. Allah Ta'ala pada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala ni juga asa. Bukan takat zat ya. Sifat pun asa. Dan juga asa Allah Ta'ala pada af'alnya, yakni pada perbuatannya. Perbuatan Allah Ta'ala juga asa. Perbuatan Allah Ta'ala juga asa. Hak ni pun kalau mereka buat tanya, letih ke lah. Perbuatan Allah Ta'ala asa. Allah Ta'ala buat satu ke? Baca, pasang. Semua Allah Ta'ala buat. Kita kata Allah Ta'ala asa perbuatan dia. Lagu mana? Sebab tu di sini yang makna dituntut kita mengaji secara tafsil. Sebab kita nak kenal makna asar. Kita mengaji sifat, dengan kata mengaji sifat 20. Mai di sini sifat Allah Ta'ala satu. Lagu mana? Lagu mana ni yang kata sifat Allah Ta'ala satu tapi mengaji sifat 20? Sebab tu makna mengaji secara tafsil ialah mengaji supaya faham huraian yang mendalam tentang sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Cara huraian yang perhalusi, baru kita nampak dan baru kita faham dan baru kita kenal. Tu yang disuruh mengaji. Kalau duk saja-saja ni kita pun boleh mengaku Tuhan. Mengaku ada Tuhan dan sebagainya. Tapi kenal tak? Tak kenal. Pasal apa tak kenal? Pasal kita tak tahu sungguh. Kita tak tahu apa dia, zat tak tahu, sifat tak tahu, af'al tak tahu. Macam mana kata kenal? Tak kenal lagu tu. Jadi sebab tu disuruh kita mengaji secara tafsil. Baik. Allah Ta'ala sa pada zat, pada sifat dan pada af'al. Dan maknanya. Makna apa? Keesaan Allah Ta'ala. Dia kalau lajak panjang, kalau break berhenti, kena ada stesen. Dan maknanya, makna Allah esa Allah Ta'ala pada zat. Bahawa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun-susun daripada dua zat. Panjang ni nak kena hurai. Jadi kita elok dah, terpaksa kita berhenti di situlah. Dan maknanya ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Esok depa kata boleh lajak, baru kita lajak semua-semua. Kita masa tak ada break. Bila dah orang tarik break, kena berhenti. Pen pun tak ada. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamutu abada wa atubu ilaih. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى معرفتك وعلى مغفرتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.